Selamat pagi semua, boleh respon? Ya? Tak dengar suara. Siapa yang bersuara tadi? Okey, selamat pagi. Okey, good. Okey. Okey, jadi thank you Lohunin. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung sedikit tajuk 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, minggu lepas kita dah belajar jenis-jenis kedaulatan. Yang terbaru ni hari berapa kelas kita hari tu? Hari Isnin tak silap. Hari Isnin kita belajar ciri negara yang berdaulat. Ciri dia hari tu kita belajar ada 4, ada pemerintahan, mesti ada sempadan. Macam Malaysia ni dikira negara berdaulat sebab kita ada sempadan lah. Sempadan Thailand, sempadan dengan Indonesia, Singapura, Filipina. Okay, kemudian mesti ada perundangan. Maksudnya macam negara kita ada undang-undang. Okay, jadi last sekali ciri-ciri negara yang berdaulat dia mesti ada rakyat. Jadi negara kita lengkap, jadi kita adalah sebuah negara yang berdaulat lah. Okay, jadi hari ini kita akan masuk 1.3. Okay, apa pentingnya kita nak mewujudkan negara berdaulat? Kenapa pentingnya negara berdaulat? Kenapa mesti ada perkataan berdaulat tu? Kalau tak berdaulat tak boleh ke? Jadi kita nak belajar hari ni kepentingannya. Jadi saya akan sharekan saya punya ni nota. Ini nota yang awak akan dapat nantilah. Kejap ya. Okay, nampak tak yang cikgu share kat sini? Boleh nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, good. Okay, jadi kita mula Okay, kita tengok hari ni kita belajar 1.3 iaitu kepentingan. Okay, kita dah belajar jenis-jenis kedaulatan ada 4, tradisional, moden, perundangan dengan antarabangsa kan. Kedaulatan antarabangsa. Okay, kemudian sebelum tu kita belajar tentang maksud kedaulatan menurut bahasa, menurut tokoh. Samalah macam kita belajar bila nak belajar sejarah ke tamadun mesti ada kena belajar maksud dia, maksud tamadun dari segi bahasa, dari segi tokoh. So sama juga macam kedaulatan lah. Okay, jadi 1.2 kita belajar tentang ciri-ciri negara yang berdaulat. Dan 1.3 kita nak belajar kepentingan. Kita nak tahu apa pentingnya negara berdaulat. Apa kepentingan mewujudkan negara berdaulat? Apa pentingnya Malaysia jadi negara berdaulat? Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini ada 4 kepentingan. Okey, kedaulatan negara ni penting sebab apa? Kita nak mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Okey, kita nak mewujudkan kemakmuran ekonomi. Kita nak mewujudkan kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar negara. So ini adalah 4 kepentingan kenapa kita kena wujudkan negara yang berdaulat. Kita tengok one by one kat sini. Okay, kita tengok kepentingan yang pertama iaitu keberkesanan pentadbiran. Okay? Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara. Nampak perkataan kedaulatan ni kita kena ingat perkataan bebas. Maksudnya kedaulatan berikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran. Maksudnya negara itu bebas. Kan macam cikgu cakap sebelum ni, dia tak perlu nak tanya negara luar bila dia nak buat apa-apa undang-undang ke, pemerintahan ke. Dia tak payah nak tanya PBB, dia tak payah nak tanya negara-negara Amerika Syarikat, negara-negara yang kuasa veto macam Rusia semua tu. Dia boleh buat keputusan dia sendiri. Macam Malaysia, kita boleh buat keputusan kita sendiri kerana kita adalah negara yang berdaulat. Kita telah diiktiraf sebagai negara yang berdaulat. Jadi kita bebas untuk menjalankan urusan pentadbiran. Tiada campur tangan. Nampak tu? Tiada campur tangan pihak luar. Sebab tu saya kata bila belajar kedaulatan, awak faham je konsep kedaulatan tu, awak boleh jawab. Awak boleh jawab bila ditanya soalan sebab awak faham apa maksud kedaulatan. Tiada campur tangan daripada pihak luar sebab dia bebaskan, dia tidak dijajah. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Dekat Malaysia kan kita ada yang pertama Perdana Menteri kan, dekat bawah tu dia ada jemaah-jemaah menteri, kemudian kita ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan.
Okey, kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Kita ada dua kan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Pilihan raya yang baru-baru ini Johor ini adalah untuk memilih kerajaan negeri. Yang baru-baru ni kita pilihan raya 20 berapa hari tu? 21 Mac Itu adalah pilihan raya untuk untuk kerajaan negeri, maksudnya untuk negeri Johor. Dia nak pilih siapa dia punya ketua, siapa dia punya menteri besar. Okey, kalau persekutuan ketua utama dia adalah Perdana Menteri lah, Perdana Menteri. Okey, kalau kerajaan negeri macam pilihan raya kecil lah ikut negeri masing-masing, macam Sabah sebelum ni, Sarawak, and then yang terbaru Johor. Okey, jadi kerajaan persekutuan mesti bekerjasama dengan kerajaan negeri. Walaupun contohlah kerajaan persekutuan tu dia parti yang pegang dia contoh parti lain. And then kerajaan negeri contoh Johor, kerajaan negeri dia punya menteri besar datang daripada parti pembangkang contoh. Walaupun mereka bukan parti yang sama tetapi mereka mesti ada kerjasama. Okey, supaya boleh wujud keberkesanan pentadbiran. Sebab macam mana pun ketua dia utama adalah tetap yang persekutuan lah, Perdana Menteri tu. Okey. Okey, sistem pentadbiran diperkukuh melalui peruntukan undang-undang. Okey, jadi macam mana kita nak perkukuhkan sistem pentadbiran dengan cara peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan lah. Undang-undang ni je yang boleh yang boleh mengawal. Kita kena ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, habis semua menteri buat ikut suka dia. Jadi menteri-menteri itu pun tertakluk kepada undang-undang. Perdana Menteri itu sendiri tertakluk kepada undang-undang yang telah ditentukan dalam perlembagaan persekutuan. Okay, dia bukannya boleh suka-suka, boleh buat suka-suka walaupun dia Perdana Menteri kan. Okay, jadi dia tetap ada undang-undang yang dia perlu patuh. Okay, boleh faham tak setakat ini? Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham? Boleh respon? Faham tak setakat ini? Okay. Okay, good. Okay, next kita tengok Okay, yang kedua adalah kenapa pentingnya negara berdaulat adalah untuk kemakmuran ekonomi negara itu. Okay, selepas negara kita mencapai kemerdekaan, ada banyak usaha dilakukan sebab kita nak memajukan, kita nak meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum. Sebab kalau kita belajar waktu zaman kita dijajah, rakyat kita cuma dapat banyak bekerja di luar bandar, dekat kampung-kampung. Kalau orang Melayu, kalau jadi penjawat awam pun kerani je. Okay, pergi sekolah pun bukan sekolah-sekolah yang Inggeris kan, pergi sekolah-sekolah yang maksudnya bila je kita nak capai kemerdekaan, kita nak supaya rakyat kita taraf hidup dia meningkat. Okey, berbilang kaum, tak kisahlah Melayu, Cina, India. Okey, jadi pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Jadi macam-macam diperkenalkan sebab kita nak meningkatkan ekonomi kita terutamanya dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan. Pertanian tu maksudnya penanaman lah macam padi semua kan. Kalau perindustrian tu macam kilang-kilang apa. And then perdagangan tu maksudnya kita macam ekspor lah. Ekspor. Macam kita punya, contoh kita kan kita kaya dengan kita ada kelapa sawit, kita ada getah, kemudian ada ada yang dieksport dekat luar negara macam tu. Okey, maksudnya kita menjadikan dia sebagai sumber pendapatan. Okey, jadi itu adalah kemakmuran ekonomi. Apa maksudnya kemakmuran ekonomi dengan benda-benda ni cikgu? Okey, kalau kita dijajah, kalau kita belajar zaman form 3 dulu awak tengok kalau kita dijajah dengan British kan, kita kaya dengan macam-macam, kita ada biji timah, tetapi kita punya kekayaan telah dimanipulasi. Maksudnya kita kita punya kekayaan tu diambil kesempatan oleh penjajah. Dia gunakan kekayaan kita tu tapi dia yang dapat. Maksudnya apa yang dia dapat dekat negara kita tu, dia dapat duit tu, dia bangunkan negara di dekat luar. Kalau awak ingat lagi waktu awak belajar tingkatan 3 dulu. Okey, tapi bila kita berdaulat, okey, kekayaan pendapatan negara yang kita dapat sepenuhnya adalah milik negara. Jadi daripada kekayaan tu kan kita boleh buat macam-macam untuk negara kita. Kalau sebelum ni, kalau kita belajar, okey, orang penjajah datang negara kita, dia ambil hasil kekayaan bumi kita, lepas tu daripada duit tu dia bangunkan negara dia. Jadi itu bezanya bila kita berdaulat. Kita tidak
dimanipulasi. Maksudnya kita boleh gunakan sepenuhnya kita punya ekonomi. Okey? Boleh faham tak? Faham tak penerangan saya ni? Faham tak maksudnya kenapa kemakmuran ekonomi tu menjadi satu benda yang wujud jika negara itu berdaulat. Faham okey. Sebab tu saya kata awak kena faham je konsep. Kalau awak jawab tak ikut dalam buku teks punya ayat pun tak apa. Yang penting awak faham Okey, kita tengok next Okey, next kita tengok yang ketiga, kepentingan kenapa cik saya tertinggal ke? Sepatutnya ada 1, 2, 3, 4. Sekejap cikgu ada tertinggal ke? Sepatutnya ada 4. Oh, dekat sebelah ni dia letak. Okey, kemudian yang ketiga adalah pentingnya negara yang berdaulat kerana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Okey, kedaulatan ni penting untuk negara melaksanakan dasar sosial. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran melalui pendidikan. Mereka juga dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Okey, bila kita nampak perkataan sosial dalam sejarah, kita tahu dia berkaitan dengan pendidikan. Dia boleh berkaitan dengan kesihatan, perkhidmatan kesihatan. Dia boleh berkaitan dengan contoh infrastruktur. Maksudnya bila disebut sosial ni, infrastruktur. Bila disebut sosial ni, awak kena tahu ini adalah item-item yang termasuk dalam sosial kalau dalam sejarah. Jadi dalam topik ni dia sentuh dari segi pendidikan. Dia kata bila sesebuah negara tu berdaulat, dia boleh melaksanakan dasar sosial dia. Contoh kalau kat sini dia kata mungkin dia melaksanakan dasar dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan tu macam-macam dasar dia perkenalkan. Sebab apa? Dia nak melahirkan generasi yang berilmu. Dia nak melahirkan generasi yang berkemahiran melalui pendidikan. Contoh dulu kita PMR. Tingkatan 3 ada PMR. Okay, and then darjah 6 ada UPSR. Okay, lepas tu dia ubah kan, dia ubah pergi PBS. Dia kata kita tak nak exam, kita nak budak banyak buat kemahiran. Kalau dulu waktu PBS diperkenalkan, kalau tahap 6 tu dulu saya ajar sains kejap kita belajar ketumpatan kan. Pelajar kena hasilkan kapal selam. Daripada botol kita bagi dia botol, dia kena buat inovasi pada botol tersebut, okey, dan botol itu mesti dia boleh buat tenggelam timbul sebab kapal selam kan dia boleh tenggelam and then dia boleh timbul. Jadi daripada tajuk ketumpatan dalam sains yang pelajar buat, dia kena buatkan botol tu jadi sebuah kapal yang boleh bila cikgu uji dia boleh tenggelam dan timbul. Jadi dekat situ itu adalah dasar, maksudnya dasar PBS yang diperkenalkan pada waktu itu Sekarang PBD kan, dulu PBS. Dulu PBS dia banyak benda yang kemahiran jadi maksudnya dekat situ, okey, dasar itu diperkenalkan oleh negara tanpa campur tangan daripada negara luar. Okey, jadi dasar yang diperkenalkan tu, okey, boleh membantu negara melahirkan generasi yang lebih berilmu. Lebih berilmu, lebih berkemahiran. Contoh sekarang kita tengok sekolah vocational. Sekolah vocational, kalau dulu sekolah teknik vocational dia tingkatan 4-5, tapi lepas tu dia ubah terus boleh ambil sampai diploma dalam tu. Maksudnya siapa yang masuk vocational sekarang dia akan ambil terus direct sampai diploma. Kalau dulu dia macam sekolah teknik lah tingkatan 4-5 dah habis. Maksudnya dasar itu semua diperkenalkan oleh negara itu sendiri. Okay, kerana negara itu berdaulat, dia bebas untuk melaksanakan melaksanakan apa-apa dasar yang dia nak. Maksudnya macam itulah. Itu pentingnya bila kita berdaulat. Kalau kita tak berdaulat, contohlah tak berdaulat ni maksudnya kita dijajah, kita ada kuasa asing. Bila nak melaksanakan sesuatu dasar, kita perlu tanya kuasa yang menjajah kita tu. Contohlah Amerika tu menjajah Malaysia. Malaysia nak buat apa-apa dia kena tanya Amerika, boleh ke tak boleh? Macam tu. Okay? Boleh faham tak? Boleh respon dengan suara tak? Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Okay. Saya harap semua faham dengan penerangan saya. Okay. Okay, next kita tengok yang keempat, okay, ada lagi sikit beberapa perkara berkaitan dengan bahasa, kebangsaan, kebudayaan, sukan, rukun negara diperkenalkan. Okay, jadi ini semua adalah dasar dari segi dasar sosial lah. Okay, tujuannya adalah untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan. Okay, sebab kita ni berbilang kaum.
Bila kita negara berbilang kaum, memang sangat-sangat kerajaan memang dia perlu betul-betul kena buat macam-macam sebab tiga-tiga kaum terbesar ni kalau salah sikit je, isu sensitif timbul je boleh bergaduh. Kalau kita tengok dekat negara-negara luar kan, contoh kan, kalau negara luar isu dia apa? Isu dia kulit hitam dengan kulit putih. Negara yang ada kulit, mereka yang berkulit hitam dengan kulit putih. Sampai sekarang masih lagi tak okey sebenarnya. Jadi dekat Malaysia kita ni dikira orang kata bersyukur kerana kita adalah negara orang kata hebatlah sebab ada tiga kaum terbesar, ada Melayu, Cina, India, tetapi kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena sama-sama bantu negara kita lah. Jangan sampai kita jangan sampai kita menimbulkan isu sensitivity yang boleh menyebabkan perpecahan kaum. Kita tak nak berulang peristiwa 13 Mei. 13 Mei di mana berlaku rusuhan kaum kan. Orang Cina dengan orang Melayu bergaduh, ramai yang mati. Kalau awak tak tahu, pergi tengok YouTube, type je peristiwa 13 Mei, peristiwa berdarah. Itu adalah peristiwa yang paling teruk dekat Malaysia yang kita tak nak ingat lagi dan kita tak nak lagi berlaku. Okey, jadi kita kena sama-sama menjaga perpaduan. Okey, kalaupun ada perbezaan dari segi politik, okey, biar dia habis dekat situ sahaja. Bila balik rumah, kita tegurlah balik jiran kita sebelah kalau Melayu ke, India ke, Cina ke. Okey? Okey, kita tengok yang keempat, kenapa pentingnya negara berdaulat adalah untuk kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, kedaulatan ni penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Bila kita berdaulat, kita ada kebebasan, kita ada hak untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain, tak kisah negara mana. Kalau kita ni tak berdaulat, kalau awak ingatlah waktu awak belajar sejarah tingkatan 3, ada banyak kaitan dengan sejarah tingkatan 3 sebab tingkatan 3 banyak berkaitan dengan penjajahan. Tingkatan 4 dia banyak berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme kan, awak maksudnya tingkatan 4 tu dah banyak ke arah kemerdekaan. Kalau kita tengok waktu tingkatan 3, waktu kita dijajah, awak tengok bila ada resident British dalam setiap negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu, dia ada kata dekat situ. Negeri tersebut, contohnya negeri tersebut tidak boleh menyerahkan hak pemerintahan kepada negara luar, ataupun dia kata negeri tersebut hal ehwal yang berkaitan dengan negara luar mesti minta permission daripada penjajah British. Maksudnya pada waktu itu kita nampak kita tidak berdaulat pada waktu itu. Kita nak buat hubungan dengan negara luar pun bukan boleh suka-suka, tetapi sekarang kita boleh. Contoh negara kita nak bekerjasama dengan Korea ke, China ke, Amerika ke, tak ada masalah. Kerana kita negara yang berdaulat, tak ada kuasa yang mengawal negara Malaysia. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Maksudnya kita bebaslah kita nak buat kerjasama dengan negara mana. Kita nak buat perjanjian dengan negara mana. Boleh. Tak ada yang kontrol kita sebab kita sendiri yang melaksanakan pemerintahan kita. Jadi keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa meningkatkan imej negara. Jadi bila Malaysia kita join pertubuhan serantau, antarabangsa, jadi kita dapat meningkatkan imej negara. Lagi satu sebenarnya dapat sebenarnya kita nak mendapatkan juga macam pengukuhan pertahanan. Contoh kalau kita bekerjasama dengan negara luar, kita baiklah dengan negara luar. Contoh bila kita diserang, ada negara-negara yang kita baik tu dia akan menghulurkan bantuan. Contoh kita tengok sebelum ni bila kita dilanda banjir banjir yang teruk hari tu. Ada beberapa negara yang ingin menyumbangkan bantuan kepada Malaysia untuk membantu mangsa banjir. Itu pentingnya adanya hubungan luar negara. Kita tak boleh jadi kera sumbang. Kera sumbang, Malaysia je tak nak kawan dengan yang lain. Jadi bila kita diserang ataupun kita dapat bencana alam ke apa, jadi negara luar tak dapat nak hulurkan bantuan lah sebab kita tak geng dengan dia, kita tak nak kawan dengan dia. Jadi hubungan yang kita buat dengan negara luar sebenarnya, hubungan diplomatik itu sebenarnya salah satunya kita sebenarnya memberi banyak manfaat kepada negara kita.
Okey, bukan mereka menjajah kita sebab kita masih kontrol. Dia nak buat pelaburan negara kita bukan suka-suka. Okey, contoh kita punya pintu, contohnya COVID sekarang kan. Kalau negara luar tu dia buka sempadan dia nak masuk negara kita, kita tak bagi, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh marah kita sebab kita negara berdaulat. Suka hati kita nak buat. Kecuali kalau kita ni, contoh kita ni dijajah oleh Amerika. Lepas tu Amerika nak masuk negara kita, kita tak bagi, dia kata suka hati saya lah, saya yang saya yang pegang Malaysia. Macam tu. Tetapi sekarang kita berdaulat. Jadi kalau contohlah Singapura, dia buka sempadan. Tapi Malaysia tak nak buka. Tak boleh juga. Singapura tak boleh masuk. Dia tak boleh marah kita sebab kita adalah negara yang berdaulat. Kita bebas. Kita boleh buat suka hati kita. Ini negara kita. Itu maksudnya. Okay? Faham? Boleh faham tak setakat ini? Kita dah habis tajuk 1.3. Okay, boleh faham tak setakat ini? Ada soalan tak? Boleh faham Okey, sesiapa yang ada guna email yang pelik-pelik, sebab hari tu waktu saya nak isi kehadiran ada kelas lain, saya tak tahu kelas mana, dia ada gunakan email yang tak ada nama. Nama dia bukan nama sebenar. Jadi saya tak key in lah kehadiran sebab saya tak tahu siapa. Jadi saya takut kalau dia kelas Encik Kalitasan, jadi awak kena mention dengan saya. Okey, saya guna email ni, cikgu nama saya. Yang lain tu kalau dia guna email lain tu masih keluar nama dia walaupun bukannya email sekolah. Tapi ada 1-2 pelajar hari tu dia guna email lain saya tak kenal nama dia. Okay, jadi saya tak dapat nak key in kan kehadiran dia. Okay? Okay, so kita dah habis 1.3. Okay, kita nak masuk 1.4. Okay, tetapi 1.4 ni, okay. 1.4 ni saya terpaksa hold dulu sebab, okay, dalam sejarah macam minggu lepas kita ada nilai kasih sayang, betul tak? Okay, jadi dalam minggu ini, saya kena terangkan juga untuk nilai kasih sayang civic ni. Jadi saya holdkan untuk tajuk 1.4. Okay, 1.4 nanti kita buat waktu bersemuka lah, tak apa. Okay, jadi boleh tak cikgu teruskan dengan civic? Okay, boleh tak kelas? Boleh cikgu. Boleh Okay. So untuk hari ini kita akan belajar nilai kasih sayang. Okay, hari ini cikgu akan masukkan nilai kasih sayang. Okay, sama macam minggu lepas. Tetapi nilai kasih sayang adalah fokus kita adalah kepada negara kita. Maksudnya ini adalah konteks bukannya nilai kasih sayang kepada keluarga, kepada masyarakat, nilai kasih sayang kepada negara. Okay, jadi hari ini saya nak pelajar tengok tentang demokrasi berparlimen di negara kita. Kita ada demokrasi kan yang ada pilihan raya semua tu. Jadi kita menggunakan demokrasi berparlimen. Jadi hari ni cikgu nak awak tengok video ni. Okey, kita tengok video ni sama-sama. Lama sikit lah sebab dia nak menerangkan tentang demokrasi berparlimen. Mungkin ada antara kita, macam cikgu sendiri pun sama saya pun walaupun cikgu rakyat Malaysia ada juga yang benda saya tak tahu. Jadi kita sama-sama belajar. Okey, negara kita demokrasi, kita tahu pilihan pemimpin melalui pilihan raya, tetapi kita tak tahu sepenuhnya sebab ada perkataan berparlimen. Jadi saya nak sharekan video. Okey, sama-sama tengok video ni sekejap Sekejap mana video cikgu tadi? Okey. Okey, awak boleh nampak tak video yang saya tunjukkan ni? Boleh nampak tak video yang cikgu tunjukkan ni? Nampak. Boleh cikgu. Boleh Kenapa dia ada gelap, ada tak? Okey, bila saya play nanti awak bagi tahu awak nampak ke tak nampak cikgu playkan sekejap. Lembagaan Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen dengan raja. Suara dengar tak? Suara dia jelas tak? Nyatakan dalam perkara 44. Jelas. Okey. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja perlembagaan ini bermaksud Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Perlembagaan negara telah digubal untuk menetapkan syarat-syarat dalam sistem ini. Salah satu syarat sistem demokrasi berparlimen Malaysia adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran atau eksekutif. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana sistem parlimen Malaysia berfungsi. Teruskan menonton.
Kita sama-sama cikgu pun belajar juga ni Pembentukan sama-sama. Kerajaan Malaysia, penjajah British membenarkan pembentukan Majlis Mesyuarat Undang-Undang bagi Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, ianya bukan mewakili badan tertinggi dalam mengubal undang-undang kerana tertakluk kepada kuasa pesuruhjaya tertinggi British. Menjelang kemerdekaan Malaysia, satu perlembagaan bagi tanah Melayu telah digubal oleh Badan Bebas, terdiri daripada pakar undang-undang beberapa buah negara Commonwealth dan diketuai oleh Lord Reid. Sistem demokrasi berparlimen yang berpandukan model Westminster dari Britain dianggap terbaik pada ketika itu untuk negara ini. Penyata Suruhanjaya Reid dikeluarkan pada 21 Februari 1957 setelah mengadakan sebanyak 118 rundingan bagi cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasaskan kepada demokrasi dikuatkuasakan pada 27 Ogos dan secara rasminya dilaksanakan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Struktur Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen utama iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen mempunyai kedudukan tertinggi dan merupakan badan yang mewakili rakyat untuk membuat undang-undang serta dasar. Mesyuarat pertama, penggal pertama, Parlimen pertama telah diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang yang kini dikenali sebagai Pusat Pelancongan Malaysia atau MATI. Parlimen bertugas untuk merangka, membina dan memasukkan undang yang dipanggil akta atau statut. Perlembagaan telah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh digubal oleh Parlimen dan menetapkan prosedur untuk membuat undang-undang. Wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya bagi kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri seperti sistem demokrasi, sosialis, monarki dan banyak lagi. Istilah popular demokrasi ialah kerajaan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bagaimanakah kuasa kerajaan disemak oleh Parlimen? Ahli-ahli Dewan Rakyat boleh meminta Perdana Menteri atau Kabinet untuk menjelaskan sebarang perkara yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh kerajaan. Sekiranya bertentangan dengan kehendak Dewan Rakyat boleh meluluskan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dalam keadaan demikian, Perdana Menteri serta Kabinetnya perlu meletakkan jawatan. Di sini, Dewan Rakyat yang merupakan Parlimen boleh memastikan kerajaan bertindak demi kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan kuasanya. Bagaimanakah kuasa Parlimen disemak? Parlimen mengubal undang-undang, tetapi Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang sekiranya terdapat ketidakpastian atau pencanggahan undang-undang. Mahkamah juga boleh memutuskan bahawa sesuatu undang-undang bertentangan dengan perlembagaan, oleh itu tidak perlu dipatuhi. Namun demikian, terdapat sesetengah perkara yang tidak boleh dipersoalkan oleh Mahkamah seperti prosiding-prosiding Parlimen. Secara amnya, ahli Dewan menikmati imuniti daripada prosiding sibil dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan serta yang dibuat di dalam sesi Parlimen. Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan dijadikan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan kerajaan Malaysia. Ianya ialah dokumen rasmi yang terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Parti politik yang memerintah akan mengetahui hala-tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya. Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara. Perlembagaan ini mengandungi pelbagai peruntukan seperti senarai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Rukun negara telah diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Keluhuran perlembagaan Malaysia mengatasi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Ini bermakna semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah. Pindaan perlembagaan. Sejak tahun 1957, perlembagaan Malaysia telah dibina beberapa kali. Pindaan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara selari dengan arus masa. Perlembagaan juga telah dibina bagi melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka. Antara perkara sensitif dalam perlembagaan yang tidak boleh dipersoalkan termasuklah pemerintahan beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu.
Parlimen telah meluluskan pidana Akta Hasutan 1970 yang menghadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara yang sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum di negara ini. Antara pidaan besar yang telah dibuat juga ialah pada tahun 1993, iaitu pemalsuan imuniti atau kekebalan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah. Kerajaan telah menubuhkan mahkamah khas raja-raja di mana semua masalah atau tuduhan terhadap sultan atau raja boleh dikemukakan. Namun mengikut Perlembagaan Perkara 183, kebenaran dari peguam negara diperlukan untuk meneruskan penakwaan tersebut. Badan Perundangan. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Fungsi Parlimen ialah menjadi badan perundangan untuk mengubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akta adalah rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta disetujui Yang di-Pertuan Agong. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dikenali sebagai akta, manakala undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri disebut enactment, kecuali di Sabah dan Sarawak yang dipanggil ordinance. Badan Pelaksana. Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet adalah mengubah dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Biasanya, Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab mengubah dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial negara. Perkhidmatan Awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan pihak badan pelaksana. Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai perlembagaannya yang tersendiri. Perlembagaan persekutuan yang dijunjung oleh rakyat Malaysia merupakan faktor keharmonian dan keselamatan yang dikecapi hingga kini. Tugas yang paling penting melalui fungsi Parlimen telah diamanahkan kepada wakil rakyat ialah dapat menjaga negara dengan baik tanpa meletakkan kepentingan individu, terutamanya dalam waktu krisis hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Okey, boleh faham tak? Awak tengok tadi demokrasi berparlimen. Okey, maksudnya dekat situ kalau kita tengok negara kita, okey, kita mengamalkan demokrasi di mana pemimpin dipilih melalui pilihan raya. Okey, tetapi ada perkataan berparlimen. Maksudnya apa-apa pun kalau kita tengok, apa-apa pun undang-undang yang mereka nak laksanakan, mereka akan membawanya kepada parlimen. Okey, jadi sebab tu dia kata demokrasi berparlimen lah. Macam yang dia kata tadi, kalau untuk kalau untuk persekutuan, bila dia bincang satu undang-undang dekat parlimen dan diluluskan dipanggil sebagai akta. Okey, manakala bila negeri pula sesuatu undang-undang tu dibuat untuk dalam negeri itu disebut sebagai enactment lah, kecuali Sabah Sarawak ordinance, dipanggil sebagai ordinance. Okey, untuk hari ini kita belajar tentang nilai kasih sayang. Okey, jadi sebagai seorang sebagai warga negara, sebagai warga negara, okey, kita perlulah menunjukkan rasa tanggungjawab kita, okey, rasa tanggungjawab kita, okey, untuk untuk kita mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, maksudnya sebagai rakyat sepatutnya kita kena ada rasa kasih sayang, kena ada rasa sayang kepada raja-raja kita, kepada negara-negara kita. Okey. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak nilai ni memang kena buat bukan ni je moral apa semua subjek pun ada beberapa subjek bahasa Melayu. Okey, sekarang ni saya buat satu Padlet. Okey, dalam Padlet saya ada tanya soalan. Okey, saya akan bagi link dekat sini. Saya minta pelajar klik dan pelajar jawab. Okey, jawab, tak kisah, jangan risau salah ke tak salah ke, cuba aja jawab. Jadi saya bagi link tablet, saya punya link Padlet ni. Kalau tingkatan 4-5 saiz dia tahu sebab dulu saya pernah buat. Saya pun dah tak ingat macam mana dulu, dah lama saya tak buat Padlet ni.
So saya share dekat chatting ni, you all boleh try klik dan you all boleh nampak soalan cikgu. Awak boleh jawab soalan cikgu dekat situ. Saya perlukan maklum balas. Kerana ini adalah pendidikan sivik dalam sejarah. Okay, jadi pelajar perlu menjawab. Okay. Okay, dah klik, dapat klik tak? Boleh tak klik link yang saya bagi tu? Nanti kejap lagi baru saya bagi latihan latihan untuk tajuk ni. Satu untuk tajuk yang kita belajar ni. Okay, boleh tak klik? Dapat tak klik link tu? Boleh. Okay, cuba try buat dulu. Okay, kejap lagi saya akan bagi soalan dalam ni untuk soalan latihan sejarah sekarang ni saya nak minta awak 10 minit buat Padlet dulu. Dekat Padlet tu tolong buat 10 minit dulu. Cikgu nak siapkan soalan nak bagi awak ni. Try buat dulu Saya boleh nampak dekat sini siapa yang buat ni ada yang tengah typing ni Okay, sila klik link yang lain klik link dekat chatting tu, ada link cikgu bagi, klik dan jawab. Okay, kemudian nanti tunggu sekejap cikgu nak bagi latihan untuk ni tajuk hari ni. Kejap jawab dulu Padlet cikgu tu, kejap lagi cikgu bagi soalan dalam ni untuk awak buat dalam buku Dah ke? Siapa yang dah jawab ni, tengok dulu nama. Ada yang tengah type lagi Okay, sementara awak type dekat Padlet tu, cikgu type soalan dekat sini Sementara awak type dekat Padlet tu, saya type soalan dekat sini. Minta tolong jawab Tio Keyin ada tak Tio Keyin? Ada cikgu. Tio Keyin ada tak? Ada. 5 IK2, siapa 5 IK2 di zaman Telohuinin? Farah ada tak? Farah Alina? Farah ada ke Farah? Okay. Jawab Padlet cikgu dulu sekejap lagi cikgu bagi latihan untuk ni, sejarah ni. Cikgu. Nak link tu balik, tadi saya terkeluar. Oh, nak link tu balik? Kejap. Cikgu bagi dekat chat ni Okay, Kyonzi dah jawab. Okay, good. Zack dah ada. Okay. Zack dengan Kyongzi dah jawab. Yang lain tolong jawab. Okay, sekejap lagi cikgu akan bagi latihan untuk hari ni. Percaya?
Okay, Farah Alina, good, dah jawab. Okay, cikgu nak, saya akan sharekan sambil-sambil awak jawab Padlet tu, cikgu sharekan Word untuk cikgu typekan soalan untuk awak buat. Buat dalam buku tulis semua sebab buku latihan nanti waktu awak naik nanti baru dapat. So macam biasalah kita tuliskan tarikh pada hari ni. Yang lain tolong jawab Padlet tadi, cikgu perlukan jawapan awak. Tarikh hari ni 31. Okay, Rahma. Thank you, Rahma dah jawab. Okay, Farahain. Okay, good. Ini soalan fakta sekali dengan kebat untuk tajuk 1.3. 1.3 apa tadi tajuk dia? Kepentingan mewujudkan negara. Kepentingan mewujudkan. Okay, thank you Yun Long yang dah jawab. Wujudkan negara berdaulat. Telah datang melawat kawasan. Siapa yang dah jawab boleh salin soalan dalam buku. Okay, thank you Syarbez. Soalannya, sekejap Okay, thank you yang jawab. Katakan aspek-aspek pembangunan ekonomi yang diberikan. Salin soalan siapa yang dah jawab tu boleh salin soalan. Tinggalkan ruang untuk jawapan Ini tinggalkan ruang jawapan lah untuk awak tulis ruang jawapan Baik, sorry. Kita markah. Okay, thank you Winnie. Ramai yang jawab nanti. Okay, siapa yang dah jawab boleh salin soalan Nampak tak cikgu ni? Cikgu tulis ni. Awak boleh nampak tak yang cikgu type kat depan ni? Nampak. Soalan untuk 1.2 tak ada ke cikgu? 1.2 1 tak ada. Hari ni cikgu bagi 1.3 dulu. Tak apa, nanti 1.2 nanti kan kita ada buku latihan. Nanti kita akan buat balik daripada 1.1. Yang ini bukan buku latihan yang awak pakai ini daripada cikgu sendiri. Nanti buku latihan sampai, kita akan belajar, kita akan buat balik latihan tu 1.1 tapi latihan tak sama yang saya bagilah lain Susahnya guna buku teks digital. Kenapa? Tak dapat buku teks lagi ke? Bukan awak dah dapat buku teks ke? Saya tak dapat. Tak dapat. Nak buat macam mana lah. Tak kena type.
Okay. Next, soalan seterusnya. Siapa yang baru masuk ni? Chandra Nesh ni baru masuk. Chandra kenapa lambat masuk? Okay. Salin soalan Ini tokoh ni awak boleh tengok buku teks yang muka surat 10 tu. Kan muka surat 10 tu ada nampak Perdana Menteri dengan ada banyak-banyak belakang dia punya pembantu menteri-menteri tu. Ini jelaskan ciri-ciri kepimpinan yang diperoleh daripada tokoh tersebut. Okay, so sama juga buat kotak macam ni juga. Okay, 3 markah juga and then last kali, satu lagi, last. Ini soalan kebat lah Ini soalan yang ni soalan B dengan C ni dia adalah soalan kebat lah. Yang soalan A ni dia ada jawapan dalam buku teks. Okay, yang ni soalan kebat. Okay? Nampak tak soalannya? Boleh nampak tak? Boleh cikgu kecilkan tak? Kecilkan sikit. Kalau kecil nanti awak boleh nampak ke? Tak pun buang garis-garis tu. Buang garis-garis. Kalau macam ni nampak tak? Awak boleh zoom ke dekat handphone awak? Nampak. Boleh zoom dekat handphone kan? Cikgu, kalau yang C tu pun 3 markah juga Yang mana? C. Yang mana? Dia B, A dengan B 3 markah, yang last kali je 4 markah. Sebab satu soalan satu soalan struktur cukup 10 markah untuk satu soalan. Okay. Okay, A 3 markah, B 3 markah, C 4 markah. Yang A tu soalan fakta lah ada dalam buku. B dengan C tu soalan kebat lah. Tengok Padlet awak, siapa dah jawab Padlet ni? Okay, dah salin soalan ke? Dah habis ke ataupun tak habis salin lagi tu? Awak tak siapa yang awak hadir hari ni, jadi saya dah ambil saya kira hadir, jadi awak tak payah screenshot nanti waktu minggu depan nanti yang penting siap sebab minggu depan cikgu akan ambil saya ambil buku minggu depan. Saya tak nak tangguh-tangguh, jadi minggu depan saya akan kutip buku. Yang penting minggu depan awak dah siap. Kalau awak tak macam saya tak minta untuk screenshot so tak payah screenshot, tapi minggu depan kena siap lah sebab kita nak ambil buku. Buku tu cikgu nak tanda terus. Nanti banyak buku saya tertangguh-tangguh, saya tak sempat nak kejar. Okey, semua dah habis salin? Dapat tak soalan saya?
Okay, semua dah habis salin. Yang A tu dia nak berapa cikgu aspek tengok markah. Kan cikgu kata kena tengok markah. Sekarang ni Farah soal sekarang sejarah dia takkan tanya dia nak 2 ke dia nak 3, awak kena tengok markah. Kalau awak tengok dia bagi 3 markah kan, maksudnya awak kena bagi 3. Dalam buku tak silap saya pun tadi ada 3. Aspek pembangunan ekonomi yang diberi tumpuan. Ekonomi tadi ada 3 benda yang dia bagi tumpuan pada awal-awal tu. Apa 3 tu? 3 aspek, 3 bidang. Tengok pada markah, sejarah kena tengok pada markah. Kena tengok kalau 3 markah maksudnya kena ada 3. Dia takkan cakap dah, kalau dulu zaman cikgu dia cakap berikan 2, berikan 3, sekarang tak. Dia tak cakap. Jadi pelajar kena tengok markah. Dalam buku ada, sebab itu soalan fakta dalam tajuk kemakmuran ekonomi tu. Ya lagi, ada apa-apa soalan sebelum kita cikgu stop sekarang pukul berapa? Betul tak jam kat depan tu? Nak dekat pukul 9, sepatutnya kita habis 9.10. Okay, tapi tak apa, awak boleh buat latihan, tapi cikgu minta tolong jawab Padlet cikgu tu Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau cikgu nak stopkan dulu, jadi awak buat latihan. Ada apa-apa lagi soalan? Boleh respon? Ke semua tengah salin soalan ni? Tak ada. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cikgu stopkan jawal tapi gunakan masa ni buatlah latihan. Jadi tak adalah nanti hujung minggu ni kan buat kerja sejarah, siapkan terus. Okay, tak banyak pun, sikit je, cuma soalan B dengan C tu soalan kebat. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita ni? Sebelum kita habis. Nanti 5 PSB 4 bagi tahu sekali cikgu tak masuk lagi 1.4. Saya masuk 1.3 sebab kalau sekali tanya kenapa, ni Arzon Kondo ni siapa ni lah yang hari tu. Ni yang baru masuk ni, siapa Arzon Kondo, siapa nama awak? Sebab awak pakai nama yang bukan nama sebenar, jadi cikgu tak key in kehadiran hari tu. Siapa nama? Boleh respon tak? Carol lah, Carol rupanya, ya Allah Carol. Hari tu cikgu tak tulis kehadiran awak sebab awak pergi guna nama ni mana lah cikgu kenal. Nanti cikgu key in Carol. Tapi Carol kenapa masuk lambat ni Carol? 858 baru masuk ni. Okay, jadi kita jumpa minggu depan bersemuka Kita sudah tidak ada lagi kelas online PDPR. Okay. Jadi siapkan latihan minggu depan saya datang kelas hari pertama saya kutip buku terus tak ada kata cikgu sikit lagi buat. Okay. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Okay, nanti bagi yang 5 PSB 4 bagi tahu dengan sekali. Awak masuk 1.3 tak masuk lagi 1.4 sebab hari ni cikgu ajar civic kata. Cikgu masukkan nilai civic. Jadi saya tak habiskan 1.4. Okay. Boleh? Tapi sesuai juga 1.4 buat bersemuka sebab lepas 1.4 kita boleh terus buat latihan untuk bab 1. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua yang hadir urus sekolah baru. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.